Ana. Baik Syahira, jelas Perdana Menteri dengan tidak memperkenalkan semula GST mahupun cukai kepenggunaan berasas luas, fokus kini adalah dengan melakukan langkah memperketat pengurangan subsidi bagi golongan kaya. Betul, betul. Kita tidak bercadang untuk memperkenalkan GST ataupun cukai yang kepenggunaan berasas luas, iaitu broad-based consumption tax. Yang kita akan perketatkan adalah pengurangan subsidi bagi golongan kaya seperti mana dilakukan dalam isu subsidi elektrik. Seperti mana saya jelaskan di Dewan ini dalam sesi yang lalu, walaupun ada keputusan kerajaan sebelum ini untuk menaikkan tarif elektrik, kerajaan sekarang telah membatalkan cadangan itu dan mengenakan hanya kepada golongan T20, iaitu MNCs dan syarikat besar, melainkan syarikat yang melibatkan diri dalam isu food security. Dengan langkah tersebut, pelabur dari dalam dan luar negara juga yakin untuk melabur sekaligus mampu memulihkan ekonomi negara. Datuk Seri Anwar menjawab pertanyaan tambahan Ahli Parlimen Taiping Wong Kah-Wah. Baik, peruntukan undang-undang lebih ketat bagi melindungi pemberi maklumat mengenai kes rasuah dan kesalahan tata kelola sedang diteliti. Datuk Seri Anwar berkata ia merupakan antara fokus utama beliau kerana terdapat ramai pemberi maklumat berasa tidak selamat untuk melaporkan kes-kes berkenaan kerana mendapat tekanan. Penumpuan. Cuma ada pandangan daripada pihak perundangan yang menyatakan ini bukanlah memberi laluan kepada mana-mana pihak untuk membuat tuduhan palsu ataupun fitnah. Jadi dibedakan dengan usaha memberikan fakta, dan saya setuju dengan kesaan, dan ini akan kita bentangkan kalau selewat-lewatnya diharap dalam sesi akan datang. Beliau menjawab soalan tambahan Masjid Tanah Datuk Mas Ermiyati Samsudin. Berhubung pertanyaan asal Tawau Lo Sufui mengenai strategi penambahbaikan dan fokus SPRM, Datuk Seri Anwar berkata SPRM kini fokus dalam melaksanakan siasatan terhadap kes-kes rasuah yang berskala besar. Ia bagi memulihkan imej negara dan meningkatkan keyakinan rakyat. Dan ini pula berhubung bantuan kemanusiaan negara kepada Turkiye dan Syria yang terjejas teruk akibat gempa bumi, Perdana Menteri memaklumkan jumlah keseluruhan dana setakat ini sudah mencecah 20 juta ringgit. Malah sebagai keprihatinan negara, Datuk Seri Anwar akan bertolak ke Turkiye pada pukul 11 malam ini. Jelas beliau ia juga atas permintaan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan sebagai sokongan moral. Dan berhubung perbelanjaan keseluruhan yang diluluskan bagi misi bantuan ke Turkiye pula adalah sebanyak 4 juta ringgit. 2 juta ringgit masing-masing bagi membiayai operasi setiap pasukan dengan menggunakan peruntukan kumpulan wang amanah bantuan bencana negara. Dan mengulas mengenai perbendaharaan Amerika Syarikat yang memberi pengecualian 180 hari di Syria bagi transaksi berkaitan bantuan bencana pula, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tetap akan menyampaikan bantuan tersebut. Dari awal lagi, kumpulan dana kita itu kita telah putuskan untuk juga membantu Syria dan mengirim alat-alat perubatan, walaupun pada ketika itu Amerika Syarikat belum memberikan pelepasan sanction. Soal kemanusiaan dan bantuan kepada mereka itu, kita tidak menghiraukan dasar Amerika. Kerajaan Malaysia dan dalam mesyuarat kita dalam sejak minggu lalu telah menetapkan bahawa kita tetap akan mengirim pasukan membantu sebaik saja ada sambutan daripada kerajaan Suria. Tetapi yang telah diputuskan ialah dana dan alat-alat perubatan, dan paling akhir Menteri Pertahanan menjelaskan untuk membawa satu kelengkapan hospital daripada Kementerian Pertahanan tentera untuk dipasang di Syria. Kejadian bencana gempa bumi yang bermagnitud 7.8 telah melanda kawasan selatan Turkiye dan Syria pada 6 Februari lepas. Setakat ini, angka korban gempa di kedua-dua negara berkenaan sudah mencecah 37,000 orang.
Baik, dalam perkembangan lain, pelbagai dasar telah dibentuk oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bagi meimbangi isu berbangkit menerusi media sosial selain melindungi kebebasan hak dan privasi rakyat Malaysia. Menterinya Fahmi Fadzil berkata ia turut mengambil kira penyertaan pelbagai pemegang taruh termasuk penyedia platform, pembuat kandungan, pengguna serta pihak-pihak berkepentingan lain seperti forum industri serta badan-badan bukan kerajaan yang berkaitan. Dasar jangka masa pendek yang dilaksanakan adalah dari aspek operasi pemantauan dan penguasaan secara kes demi kes. Dasar ini akan diguna pakai dan pelaksanaan pengukuhan kerjasama bersama penyedia platform termasuk aplikasi TikTok dan laman sosial yang dimiliki oleh Meta iaitu Facebook dan Instagram serta Twitter dari sudut rangka kerja kawal selia bersama dengan izin co-regulation. Pendekatan dari sudut dasar jangka masa pertengahan dan panjang pula merangkumi kajian semula dan pindaan ke atas peruntukan undang-undang sedia ada bagi memastikan ianya sentiasa relevan dan praktikal mengambil kira situasi atau keadaan terkini. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Wangsa Maju Zahir Hassan dan tambah fahami lagi selain daripada peraturan dan penguatkuasaan, KKD juga memberi penekanan daripada sudut advokasi dan kesedaran serta kawal selia kendiri. Ia sebagai usaha menguatkan daya ketahanan serta kesedaran pengguna untuk menggunakan apa jua platform komunikasi dengan positif dan tidak melanggar mana-mana peruntukan undang-undang sedia ada. Baik, setakat ini saja perkembangan dari Parlimen dan Dewan Rakyat kini berhenti rehat dan akan menyambung semula pada pukul 2.30 petang nanti bagi sesi usul menjunjung kasih dan perbahasan titah diraja. Sekian langsung, kembali bersama Faiz Syahira.